Ibadah haji tu memerlukan kekuatan fizikal kerana seperti mana kita tahu ibadah seperti tawaf, seperti sa'i memerlukan seorang itu berjalan jauh. Ya, kalau kita lihat sa'i, kalau dalam daripada Safa ke Marwah agak-agak 450 meter, jadi kali 7 dah agak-agak 3.2 hingga 5 kilometer. Ya. Jadi kalau kita lihat tawaf juga, kita harus kelilingi 7 kali. Jadi kalaulah nasib baik dapatlah lingkaran yang singkat di tingkat 1, mungkin 4 atau 500 meter. Tapi kalau terlalu sesak, terpaksalah pergi ke bumbung, 2 kali ganda lingkarannya. Jadi lebih lagi jauh perjalanan kita. Dan kalau kita bandingkan antara umrah dan haji, kita ada additional berjalan daripada Mina, melontar jamrah kan, dan ni semua memerlukan kebiasaan seseorang itu untuk berjalan jauh. Jadi bayangkan kalau di Singapura anda nak jalan 2 kilometer pun kita tak jalan jadi kita harus mulakan, kalau boleh 3 bulan atau 2 bulan sebelum pergi ke haji, kita biasakan dengan berjalan. Disebabkan banyak memerlukan kekuatan fizikal seperti berjalan jauh, adalah penting juga kita bukan saja mula bersenam dari segi berjalan, sering berjalan jauh. Lagi satu, kita pastikan pemakaian kasut tu yang comfortable atau selesa. Ini bukan masanya kita nak cubakan kasut baru di tanah haram. Bayangkan kalau pakai kasut baru, selalu apa terjadi? Melecet semua kan. Jadi kalau boleh, bila kita exercise atau bersenam di Singapura, kita gunakan kasut tu, jadi kasut tu lebih selesa apabila dibawa pergi ke tanah haram. Jadi kita boleh pastikan kita tak melecet, tak mendapat luka. Dan ni adalah amat penting, terutama sekali untuk mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Jadi adalah penting anda memastikan bahawa kasut anda selesa, kasut anda tidak akan memberi anda masalah seperti melecet atau luka, kerana ini akan memberi komplikasi apabila di Mekah atau Madinah. Dan apabila kita di sana, kita seorang musafir, apabila di Mina, saya ingat apabila saya tunaikan haji beberapa tahun yang lepas, di Mina kita baring di atas lantai, tak ada katil. Jadi kadang-kadang kita harus biasakan diri kena duduk di lantai, duduk di atas tikar, tidur di atas tikar atau lantai. Jadi mulakan di rumah. Kerana di semua Singapura ni kita amat bernasib baik, semua ada katil di rumah. Tapi ini masalah, orang kata kalau kita tidur di lantai atau duduk di lantai, ada orang mempunyai masalah lutut kan, daripada lantai nak diri, nak duduk susah. Jadi di rumah kita biasakan diri. Jadi di Mina nanti tak terperanjat lah. Yang akhir sekali, untuk mereka yang mempunyai masalah lutut, kadang-kala kita di Singapura ni selalu kalau pergi tandas duduk. Sukar nak dapat tandas squatting toilet atas tandas cangkung. Tapi di sana, mungkin tidak di Mekah atau Madinah kerana mereka amat moden, tapi mungkin di Mina kita dapat ada mungkin tandas nyangkung, menyangkung, anda perlu menyangkung. Jadi kekuatan lutut tu amat penting. Jadi dari Singapura kita harus dapatkan stamina. Jadi kita boleh sebagai muslimin dan muslimah yang lebih kuat dari segi fizikal, kita tak adakan masalah untuk menunaikan ibadah haji. Satu ialah persiapan dari segi fizikal dan stamina. Kedua, persiapan dari segi vaksinasi, kerana ini penting untuk menghindarkan penyakit-penyakit yang boleh dihindarkan. Yang penting apabila kita pergi ke sana, kita mesti pastikan bahawa kita sihat pergi dan sihat pulang, kerana kita mau memastikan bahawa kita pulang dalam keadaan sihat untuk menjaga keluarga yang ada di Singapura. Jadi pertama, vaksinasi COVID, pastikan anda
up to date, terutama sekali untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang mempunyai penyakit kronik, dapatkan vaksinasi yang terbaru, iaitu vaksinasi bivalent untuk COVID, kerana ini dapat menghindarkan komplikasi jika anda terkena atau jangkitan COVID dari jenis Omicron di sana. Kedua adalah vaksinasi yang lain seperti vaksinasi meningokokal untuk radang otak. Dapatkan vaksinasi ini kerana di sana tempatnya sesak dan juga meningokokal infection adalah merupakan suatu jangkitan yang boleh didapat daripada benua ini. Vaksinasi yang ketiga ialah vaksinasi influenza. Yang ini tahan setahun, jadi dapatkan vaksinasi ini untuk memastikan anda tidak sering dapat batuk atau sesama yang boleh membawa kemudaratan atau membawa anda ke hospital. Seperti mana kita tahu juga, di sana cuaca amat panas. Walaupun di Singapura panas, kat sana lagi panas. Kalau sini cuaca 37 degree Celsius, sana mencecah lebih daripada 40 degree Celsius. Kalau masak telur pun masak. Okey, jadi adalah penting kita mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan komplikasi disebabkan terdedah kepada cuaca yang amat panas. Jadi pertama, bila di sana rajin minum air. Ada air zam-zam kan? Minum. Okey. Untuk kaum wanita yang sering khuatir atau kaum yang warga emas takut minum air, takut nak pergi tandas, jangan fikir begitu. Ini adalah penting kerana jika anda terlalu kering, anda boleh mendapat heat stroke. Anda boleh mendapat masalah disebabkan oleh cuaca yang amat panas. Kedua ialah kalau boleh kita buat ibadah kita, kita mengambil langkah-langkah untuk menghindarkan sinaran matahari. Kalau boleh ada yang pakai kacamata hitam, ada yang kalau boleh gunakan payung, gunakan tuala dan pilih masa-masa di mana sinaran matahari itu tidak begitu terik. Jadi ini semua dapat mengurangkan masalah disebabkan cuaca atau suhu yang amat panas. Dan jangan lupa, disebabkan cuaca yang amat panas, sinaran yang amat panas, anda mungkin mendapatkan masalah kulit. Dapatkan krim kalis matahari daripada doktor anda atau daripada farmasi yang tidak punya sebarang bau, yang anda boleh gunakan untuk mengelakkan masalah kulit disebabkan oleh sinaran matahari. Selain daripada itu, kita juga ada masalah-masalah lain, perkara-perkara lain bila time haji tu. Umpamanya bila waktu ihram, kaum kita terpaksa kaum lelaki kalau pakai tu ihram tak boleh pakai pakaian dalam. Jadi kadang-kala meleceh, atau kadang-kala ada masalah. Jadi kita mungkin kalau boleh sesuaikan diri di Singapura, cuba dry run, tengok macam mana rasa, jadi tak rasa kurang selesa. Dan kalau rasa mungkin ada masalah pada kulit, dapatkan ubat-ubatan atau krim yang dapat menghindarkan masalah tersebut. Di sana juga ada masalah mungkin kalau kita dah sedia semua, kita perlu ada insurance. Ni insurance untuk travel atau perjalanan tu amat penting, bukan saja untuk haji tapi untuk bila-bila masa juga bila anda ke luar negeri. Dan satu insurance agama juga yang itu ialah dam, wang untuk dam. Kadang-kadang kita perlu ada sediakan tepikan sedikit wang untuk mungkin kena bayar dam apabila kita buat ibadah haji, supaya ibadah yang dibuat itu sempurna. Apakah yang anda boleh buat jika anda di sana dan anda berasa kurang sihat, ada batuk, ada sesama, ada demam, sakit tekak dan anda khawatir anda telah dijangkiti oleh COVID-19? Okay. Mungkin anda boleh bawa bekal ujian ART supaya anda boleh uji sendiri di dalam bilik hotel, kerana itu dapat mengurangkan masa untuk beratur di klinik doktor di Mekah dan Madinah. Dan jika anda diuji positif
Jangan panik. Apa yang kita boleh buat ialah kita galakkan untuk seseorang itu menjalani kuarantin sendiri. Asingkan diri anda daripada jemaah-jemaah lain sekurang-kurangnya 3 hari. Lepas 3 hari cek balik ART negatif tak. Kalau ART negatif, alhamdulillah anda boleh teruskan dengan ibadah anda di luar hotel. Tapi jika masih positif, tunggulah sekurang-kurangnya 5 hari sebelum anda keluar. Jika ada rasa sangsi, pakai pelitup. Pakai pelitup, jadi kita pastikan bahawa anda tidak sebarkan kuman itu kepada jemaah yang lain yang mungkin lebih lemah dan mungkin tidak dapat vaksin yang penuh disebabkan keadaan-keadaan yang tertentu. Saja kita harus menjaga keadaan fizikal kita untuk menjalankan ibadah dengan baik. Seseorang itu juga harus menjaga keadaan mental anda supaya minda yang kuat tu selalu menyebabkan badan yang kuat dan juga anda lebih cerdas lah. Jadi selalunya apabila dah sudah merancang ni, jika sesuatu yang kurang baik terjadi, adalah penting untuk kita berfikiran positif dan sabar, kerana kita berada dalam keadaan di mana terlalu ramai orang yang mungkin menyebabkan sesuatu yang diingini tu lewat untuk kita dapati ataupun yang kita tidak boleh dapat. Jadi kalau boleh, sabar adalah satu sifat yang penting, positif, dan kalau boleh jaga masa tidur. Jaga masa tidur. Pastikan anda dapatkan at least 8 jam tidur. Pastikan anda mendapat pemakanan atau nutrisi yang sihat. Dan jika ada rasa tertekan, murung atau sedih, anda boleh komunikasi dengan jemaah-jemaah yang ada di sekeliling anda dan juga dengan kaum keluarga di Singapura. Buat telefon, cakap dengan mereka. Jadi orang kata tu tak rasa sedih kerana anda tidak harus rasa demikian, kerana anda telah dijemput oleh Allah untuk menjalani ibadah ni. Berapa orang yang bernasib baik untuk menjalankan ibadah seperti ini. Pertama, saya rasa nutrisi yang paling penting apabila kita di Mekah dan Madinah ialah memastikan bahawa kita cukup dari segi air, dari segi hydration lah. Jadi pastikan minum air cukup. Macam mana nak tahu minum air cukup? Kita pastikan kita dapat pergi ada buang air kecil dengan kerap. Jika anda buang air kecil dan kerap, itu bermakna okey, cukup cecair dalam badan. Kedua, okey, pastikan anda makan makanan yang seimbang. Jangan makan nasi daging lain tak ada. Okey. Jadi yang penting apabila kita lihat pada pinggan kita tu, pinggan sihat tu bukan saja di Singapura, bawalah pinggan sihat tu di Mekah dan Madinah. Jadi yang penting pastikan kalau lihat pinggan tu 1/4 tu kita mesti ada protein. Kita mesti ada tahu, kita mesti ada telur, kita mesti ada ikan, ayam, daging. Dan 1/4 itu adalah nasi, mi, roti, dan setengah daripada pinggan tu kalau boleh sayur-sayuran atau buah-buahan. Bila di sana, saya rasa kita tak ada masalah lah dengan makanan yang baik, makanan yang seimbang, kerana jemaah Singapura ni semua bernasib baik. Apabila di sana dijaga dengan rapi. Yang masalahnya ialah apabila kita keluar bertawaf di luar, melontar jamrah di luar, di mana orang kata kita ada terdedah kepada makanan-makanan lain lah. Di sana pun ada pasar Serbnika, sama kan, di sana banyak kedai. Jadi berhati-hati, jangan makan berlebihan, jangan makan orang kata yang terlalu banyak minyak, terlalu banyak garam dan gula, kerana kita harus pastikan apabila kita makan dengan sihat, ini akan menjaga kesihatan kita supaya usaha kita dalam berapa minggu dan 1 bulan ni kan dapat dijalankan dengan sempurna.